Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Pasir Gudang untuk turut membahaskan pindaan pada Akta Koperasi 1993 ini. Saya berpendapat bahawa pindaan ini sangat penting dan ini satu usaha yang baik yang dilakukan oleh pihak kementerian. Daripada penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, saya nampak bahawa usaha untuk mempermudahkan penumbuhan badan koperasi ini dalam cita-cita kita untuk mengangkat gerakan koperasi ini menjadi satu platform yang penting. Saya percaya bahawa pindaan-pindaan yang dibentangkan ini boleh membawa kepada perubahan yang lebih baik dalam gerakan koperasi. Dalam hal ini, saya ingin menyatakan bahawa sudah sampai pada masanya negara kita sudah lebih 60 tahun merdeka, supaya gerakan koperasi ini betul-betul kita angkat menjadi satu platform yang penting dalam sistem ekonomi di negara kita. Suka atau tidak suka, kita terpaksa mengakui bahawa ekonomi negara kita sekarang ini bergerak atas landasan sistem kapitalisme, sama ada private capitalism dengan izin ataupun state capitalism. Dalam sistem ini, keutamaan diberikan ialah untuk mencapai keuntungan profit yang semaksimal yang mungkin. Dalam keadaan inilah wujudnya gerakan koperasi yang kita lihat kadang-kadang seperti hidup tidak cukup bertenaga, artinya lesu. Tapi kita percaya, kita perlu positif bahawa dalam keadaan yang susah ini, di mana sistem ekonomi yang membiarkan keadaan seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing, nafsu-nafsi, survival for the fittest dengan izin. Banyak syarikat yang tutup, yang bankrupt, tetapi gerakan koperasi ada yang berjaya. Contohnya bila diurus dengan baik, seperti bank kerjasama rakyat. Bank rakyat itu satu bank kerjasama berjaya. Satu ketika dulu bank rakyat pernah punah dengan skandal rasuah di akhir tahun 70-an. Tetapi bila disusun, ditadbir oleh profesional yang baik, bank rakyat merupakan telah bertahun-tahun jadi bank yang berjaya, memberi dividen yang tinggi kepada ahli-ahlinya. Artinya, disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, jumlah anggota koperasi ini ramai, lebih 6 juta orang. Koperasi berdaftar lebih 14,000. Share dan modalnya lebih 15 bilion. Dan asetnya lebih 146 bilion. Tetapi kita lihat bahawa masih terdapat, seperti yang disebut oleh YB Pontian tadi, ada koperasi-koperasi yang hidup segan mati tak mau dan tutup kedai umpamanya. Jadi sudah sampai masanya pindahnya. Kita kena sokong kepada Menteri Koperasi ini, Menteri Pembangunan Usaha dan Koperasi dan kementeriannya. Kita sama-sama, ini satu tugas yang sangat penting. Kerana kita lihat, Tuan Yang di-Pertua, kita ada wawasan 2020 tak berjaya. Kita nak adakan nanti wawasan kemakmuran bersama dalam keadaan ekonomi seperti ini. Jadi kita lihat dalam pandemik COVID ini yang susahnya rakyat miskin di bandar, rakyat miskin di kampung. Golongan B40 menderita, golongan M40 pun susah sekarang. Mungkin yang senang golongan bukan T20 tetapi T5 atau T1% itu, yang super rich, yang terlalu kaya, yang menguasai ekonomi negeri kita. Dalam keadaan ini, koperasi perlu ditolong,
perlu pada akhirnya dia boleh bergerak bersendiri menjadi satu alternatif kepada sistem ekonomi di negara kita yang boleh memberi harapan. Kita lihat, saya ingin berterus terang, yang ramai miskin rakyat di negara kita ni, orang India pun ada miskin, orang Cina ada miskin, tapi yang ramai miskinnya hakikatnya golongan Melayu dan Bumiputera, orang asal di Sabah dan Sarawak. Ada akta perkara 153 perlembagaan, ada kota dan sebagainya kepada golongan Bumiputera dan anak-anak Sabah dan Sarawak ini. Sistemnya tidak dapat membantu mereka ini kerana bergeraknya dalam sistem kapitalisme ini, yang the survival for the fittest, golongan yang rendah ditekan. Jadi sudah sampai masanya kementerian ini dan kerajaan ini, tak kira apa parti pun, pemerintah negeri ini, kita mesti membangunkan gerakan koperasi ini supaya pada akhirnya golongan B40, golongan M40 ini kita libatkan sama dalam gerakan koperasi. Sebab Tuan Yang Dipertua, saya ambil satu contoh. Pentingnya bagaimana koperasi itu penting. Kita pergi ke bandar, ke pekan-pekan kecil. Orang Melayu secara seorang diri tak akan berjaya nak bina kedai-kedai, bangunan kedai. Susah untuk membina projek pembangunan perumahan. Tapi kita boleh pergi ke bandar-bandar kecil, ada deret kedai-kedai, wisma-wisma milik masyarakat Melayu kerana didirikan oleh koperasi. Artinya bila koperasi ini berganding oleh ahli-ahlinya, banyak dapat diusahakan, banyak dapat dijayakan. Jadi artinya kerajaan yang ada sekarang, kerajaan akan datang, maknanya kita mesti bagi satu keadaan yang kondusif kepada gerakan koperasi hidup. Kita perlu tolong. Dalam hal ini, Pasir Gudang. Yes, silakan. Tadi Yang Berhormat Pasir Gudang ada menyebut bahawa bank rakyat adalah koperasi yang terbaik. Memang betul, Datuk Speaker, itu yang pertama. Yang kedua, koperasi pemodalan Felda Berhad. Ketiga, koperasi Angkatan Tentera Malaysia. Empat, koperasi kebangsaan pemodalan tanah. Kelima, koperasi serba usaha makmur Berhad. 6, koperasi kaki tangan Petronas Berhad. 7, koperasi pekebun kecil daerah Batu Pahat. 8, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, saya baca sampai 10 je. 9, Koperasi Tunas Muda Sungai Ara. Dan ke-10, Koperasi Pekebun Kecil Daerah Batang Padang. Apabila saya membaca kenapakah mereka ini tergolong dalam 10, ada 100 senarai di tangan saya ini, 10 yang terbaik, dia ada dua faktor. Satu, faktor keuangan. Satu lagi ialah faktor bukan keuangan. Yang faktor keuangan itu kerana mereka terlibat dengan perniagaan. Dan koperasi-koperasi yang gulung tikar dan lingkup dan tidak aktif itu kerana mereka tidak ada daya usaha untuk melaksanakan usaha-usaha perniagaan. Jadi apa pandangan Ahli Yang Berhormat kalau kita pastikan pengurus-pengurus koperasi ini kita latih sungguh-sungguh dalam bidang perniagaan supaya mereka boleh memajukan koperasi masing-masing khususnya dalam bidang perniagaan. Selain daripada itu, pengurusan keuangan juga penting. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, saya ucap terima kasih kepada pandangan daripada YB Pontian tadi. Saya sangat bersetuju bahawa dengan izin, pernahlah juga terlibat saya dalam koperasi ini. Jadi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Pontian itu betul, iaitu pengurusan koperasi ini perlu cermat, profesional dan accountable. Dalam hal ini, saya berpendapat peranan maktab koperasi yang ada sekarang ini perlu dilihat baik-baik. Yang Berhormat Menteri, maktab koperasi ini supaya betul-betul dia dapat membantu gerakan koperasi ini, melatih kepimpinan
segala kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk menggerakkan koperasi itu. Dalam hal ini, saya ingin menyebut juga iaitu badan-badan yang besar di negara kita seperti Kesatuan Sekerja MTUC, Kesatuan Sekerja Pegawai Kerajaan KPAX. Saya rasa perlu bergerak juga dalam hal koperasi ini kerana anggota mereka ramai. Umpamanya kalau di negara jiran kita perkhidmatan taksi mereka melibatkan koperasi Kesatuan Sekerja mereka. Jadi di negara kita ini kita lihat yang ramai miskin, yang ramai susah golongan petani. Tetapi di sektor melibatkan pertanian ini kita ada Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Nafas, Felda, Felkra, Risda. Felkra, Risda, Felda ini ada kaitannya dengan kerajaan, badan yang besar ini. Tapi soalannya, saya ingin bertanya di sini dan satu cabaran kepada kepimpinan LPP, Nafas, Felda, Felkra, Risda ini. Soal misalnya pengeluaran baja. Saya tak nampak artinya kenapa tidak diwujudkan koperasi untuk membina kelang-kelang baja. Kerana masalah harga baja ini menjadi masalah besar kepada petani-petani. Kenapa tidak? Kalau modal yang sedikit susah nak dibangunkan kelang-kelang baja ini, mungkin dengan perkongsian bersama-sama dalam gerakan koperasi ini boleh membantu sektor pertanian ini, iaitu petani-petani melalui koperasi membina kelang-kelang baja. Tapi seperti yang kita ketahui, jika koperasi ini tidak diurus dengan baik, tak ke mana sampainya. Jadi dalam hal ini mungkin Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan melalui Suruhanjaya di pejabat koperasi ini di daerah-daerah supaya kerap adakan libat urus dengan gerakan koperasi setempat itu untuk betul-betul gerakan koperasi itu berkembang, tidaklah statik dari setahun ke setahun. Begitu juga saya melihat bahawa peranan koperasi ini perlu diperluaskan, diperkasakan supaya pelajar-pelajar di sekolah, di college dan universiti menganggap dan percaya bahawa penglibatan mereka dalam gerakan koperasi ini sangat penting. Dan sebagai contoh, satu contoh kecil iaitu perlu saya sebut misalnya kedai koperasi Universiti Melaya. Pada satu ketika dulu adalah satu contoh gerakan koperasi yang berjaya. Begitu juga saya rasa sampai pada masanya bahawa kita kena berharap pertubuhan-pertubuhan besar seperti Angkatan Koperasi Nasional Angkasa supaya kita lihat peranan angkasa ini. Satu angkatan sejauh mana angkasa ini dapat membantu membangunkan gerakan koperasi ini. Pada satu ketika Profesor Engku Aziz memimpin angkasa, kita nampak satu kegairahan, satu keadaan yang bertenaga, bersemangat dalam gerakan koperasi ini. Tetapi pada akhir-akhir ini saya minta maaf kerana lihat artinya peranan angkasa ini. Harapan kita sangat tinggi kepada gerakan koperasi yang dipimpin oleh angkasa ini. Jadi begitu sajalah Tuan Yang Pertua kepada Yang Berhormat Menteri. Pertanyaan saya yang terakhir ialah, jika kerajaan boleh bantu private companies, syarikat-syarikat private, mengapa kerajaan tidak boleh betul-betul membantu gerakan koperasi supaya ia menjadi berjaya
wujud di negara kita ini dengan erti kata yang sebenarnya. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Pasir Berhormat. Gudang menyokong.